وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Semoga dengan ilmu yang bermanfaat menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah untuk pagi ini, ni adalah satu kuliah yang kita bukanlah secara rutinnya lakukan saban bulan. Namun disebabkan ini adalah kuliah khas, jadi saya akan bacakan beberapa hadis daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis ini menjadi petunjuk kepada kita, menjadikan satu teladan yang boleh kita ikuti dan kita lakukan. Moga-moga kita dikira sebagai salah seorang yang mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Baik, hadis yang pertama yang kita akan baca pagi ini iaitu hadis daripada riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Iaitu kata Nabi SAW, "Man shallal fajr fi jama'ah." Kata Nabi, sesiapa yang mendirikan salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu kemudian dia duduk di tempat salatnya itu dengan mengingati Allah. Perkataan yadhkurullah di sini, mengingati Allah ataupun berzikir kepada Allah, sama ada kita duduk i'tikaf ataupun kita duduk dengan membaca Al-Quran, ataupun kita duduk dengan wirid-wirid kita, ataupun kita duduk seperti mana pagi ini yang berada di dalam majlis ilmu. Apa sahaja perbuatan kita yang membawa ingatan kepada Allah, membanyak-banyakkan zikir kepada Allah tanpa melakukan perkara yang lara. Kata Nabi SAW, dia tunaikan solat subuh jamaah, lalu duduk di tempat ruangnya itu mengingati Allah, sehinggalah hatta tatlu'ash syams, sehinggalah terbitnya matahari. Terbit matahari, tuan-tuan, disebutkan iaitu inda tulu'i syams hatta tartafi' qadra ramhin. Matahari naik ini iaitu setinggi satu tombak. Ini kiraan ilmu falak, tuan-tuan. Matahari itu naik setinggi tombak ataupun kita istilahkan sebagai waktu syuruk. Maksudnya dia tunaikan solat subuh jamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah sehinggalah matahari naik. Macam mana nak ukur matahari naik ni? Maka disebutkan iaitu setinggi tombak. Dalam kiraan moden kita, tuan-tuan, kita mana ada jam? Jam kita hari ni kita punya syuruk 7.26. Itu syuruk. Syuruk yang kita berada di sini, tuan-tuan, itu artinya tamat solat fardu subuh. Kalau kita solat zuhur, tamatnya zuhur bila masuk azan asar. Tamatnya asar bila masuk azan maghrib. Begitulah untuk isyak, begitulah untuk subuh. Cuma subuhnya dia tak berhenti pada waktu zuhur. Jangan kita ingat bila habisnya waktu subuh ni, zuhur nanti. Tidak, tuan-tuan. Subuh ni dia habis iaitu masuknya waktu syuruk. Jadi yang disebut dalam hadis ni, bila kita nak habis berzikir ni,
iaitu sehingga matahari naik setinggi tombak. Tuan-tuan tengok jam kita waktu syuruk, tuan-tuan tambah lagi 15 minit. 7.26, tuan-tuan tambah lagi 15 minit, iaitu sekitar dalam 7.41. Tapi kalau ikut Jabatan Mufti Selangor, dia minta tambah 20 minit. Tapi yang paling minimal 15 minit tuan-tuan. Jadi lebih kurang dalam 7.45 minit. Waktu tu kita bangun, kata Nabi SAW, lepas dia berzikir sehinggalah terbit matahari tadi tu, thumma shalla raka'atain, barulah dia mendirikan solat 2 rakaat. Apa panggil solat ni tuan-tuan, yang 2 rakaat ni? Iaitu solat sunat isyraq. Kita panggil solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni adalah solat sunat duha di awal waktu. Solat sunat duha di awal waktu. Siapa yang melakukannya, kata Nabi SAW, al-hajju wal-umrata tamma wa tamma. Dia mendapat pahala haji dan juga umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Okey, ini antara keutamaan yang dituntut oleh baginda Nabi SAW untuk kita melakukan solat sunat isyraq. Tapi dengan syarat awal tadi, iaitu solat subuh jamaah. Okey, baik. Manakala pada solat sunat duha pula, solat sunat duha pula ada waktu yang afdal. Disebut dalam hadis Nabi SAW, solat sunat duha ni yang afdal adalah pada ketika mana anak unta kepanasan. Anak unta kepanasan. Itu isyarat sebenarnya. Solat sunat duha ni afdal ketika mana matahari siang tu dah semakin terik. Kalau di negara kita ni sekitar dalam pukul 10 pagi ke atas lah, matahari dah mula rasa panas tuan-tuan. Kalau kita duduk berjemur tu, kita dah mula rasa dah bahang panas matahari tu dah mula menggigit-gigit kulit kita. Jadi itu waktu yang paling afdal untuk tunaikan solat sunat duha. Disebut di dalam satu hadis yang sahih, Allah Ta'ala berfirman, ni hadis kategori hadis qudsi. Kata Allah, fala tu'ajizni min arba'a raka'atin fi awwali naharik akfika akhirah. Ini satu jaminan. Kata Allah Ta'ala, janganlah kamu melengah-lengahkan solat 4 rakaat pada awal siang. Majoriti ulama kata ini adalah solat sunat duha yang patut didirikan 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. 4 rakaat, 2 salam. Bahasa ni. Okay? Cuma Ibn Qayyim saja menyebutkan hadis itu merujuk kepada solat sunat fajar, qabliyah subuh dan juga solat fardu subuh. Ibn Qayyim je berbeza pandangan. Tapi majoriti para ulama bila dia baca hadis tu, dia kata apa? Yang Allah kata fala tu'ajizni min arba'a raka'atin fi awwali nahari. Jangan melengah-lengahkan solat 4 rakaat di awal siang. Dia kata ini solat sunat duha 4 rakaat. Siapa yang melakukan? Allah yang jamin. Akfika akhirah. Allah kata, aku cukupkan keperluan kamu sepanjang hari itu sampailah ke penghujungnya. Seharian kita, Allah cukupkan keperluan. Apa maksud keperluan tuan-tuan? Segala hajat kita, permintaan kita, Allah mustajabkan. Dan termasuklah Allah juga memberikan perlindungan dan keselamatan. Segalanya Allah akan berikan kecukupan pada hari tersebut. Ini salah satu keutamaan tuan-tuan. Solat sunat isyraq dan juga solat sunat duha. Okey, kita baca hadis yang lain tuan-tuan. Hadis yang berikutnya iaitu hadis daripada Uthman bin Affan. Daripada Nabi SAW. Kata Uthman bin Affan tuan-tuan, man qala hina yafrughu min wudu'ih. Sesiapa yang membaca doa selepas berwuduk. Baca doa lepas wuduk tuan-tuan. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Maksudnya doa selepas wuduk ni adalah kalimah syahadah. Diulang sebanyak 3 kali. Kata Nabi, lam yakum hatta tumha dhunubuh.
dia tidak akan berdiri sehinggalah dihapuskan dosa-dosanya. Sebab orang dahulu tuan-tuan, mereka berwuduk dengan bekas. Jadi biasanya mereka berwuduk dalam keadaan duduk. Dia tak macam kita guna pili ataupun kepala paip. Jadi kita tak duduk, jaranglah. Mungkin ada yang membongkok dan sebagainya. Tapi orang dahulu, bila dia guna bekas, kebiasaannya berwuduk dalam keadaan dia duduk ataupun mencangkung. Jadi kata Nabi, sebelum dia bangun, maksudnya sebelum dia selesai berwuduk tu, dosa dah ampun dah. Hatta yasira kama waladatu ummuh. Kata Nabi, diampunkan dosanya sehinggalah dia itu bersih seperti mana baru dilahirkan oleh ibunya. Okay. Hadis ni tuan-tuan, walaupun disebut dalam kitab, tetapi hadis ni bertaraf dhaif, lemah. Sangat-sangat lemah. Okey. Walaupun hadis ni lemah tuan-tuan, namun dia tak menafikan ada hadis-hadis yang lain yang menjadi syawahid dia. Hadis-hadis yang lain yang menjadi penguat. Antaranya hadis riwayat Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Hadis tuan-tuan boleh buat. Selalu kita abaikan tuan-tuan doa selepas wuduk. Tapi sebenarnya doa selepas wuduk ni adalah salah satu ganjaran yang sangat-sangat besar. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qala hina yafrughu min wudu'i. Siapa yang berdoa selepas dia berwuduk dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia beza sikit. Syahadah kita selalunya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni selalu kita baca kan syahadah. Tapi di dalam syahadah doa selepas wuduk dia ada penambahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tambah lagi. Wahdahu la syarikalah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah sikit. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini, futihat lahu abwabul jannah thamaniyah. Dibukakan untuknya ada 8 pintu syurga. Yadkhulu ayyiha sya', dan dipersilakan masuklah ke mana-mana pintu yang dia sukai. Ini salah satu ganjaran yang sangat-sangat besar tuan-tuan. Tadi kita bincang solat sunat isyraq. Kalau kita ada kuliah subuh macam ni tuan-tuan, selalu kita berhenti subuh pukul apa? Ustaz? Syuruk kan, biasa kan? Bagus tuan-tuan. Kalau kita nak jadi penanda aras, subuh ni berhenti bila? Sebab subuh kita berganjak ni waktu dia. Kadang habis pukul 7. Habis pukul 7 subuh ni, kalau kita start subuh awal sebelum pukul 6. Tapi sebabkan subuh kita 6.19, 6.20 sekarang tuan-tuan. Jadi kita punya habis waktu mesti mengikut syuruk. Dan kalau kita boleh cadangkan kepada penceramah, kata sekarang 7.26 syuruk kita. Tambah sikit lah Ustaz, 15 minit. Habis kuliah, kita pergilah solat sunat isyraq. Dapat pahala haji dan umrah. Kemudian tuan-tuan nak pergi sarapan ke apa saja, silakanlah. Jadi dekat situ dapat pahala sunnah, dapat pahala haji dan juga umrah. Dan hadis yang kedua ni kita bincang bab berkaitan tentang wuduk. Hari-hari kita berwuduk. Tapi sayangnya tuan-tuan, kita tak dapat hidupkan satu amalan, iaitu doa selepas wuduk. Iaitu Nabi menjamin akan dibukakan 8 pintu syurga untuk kita dan dipersilakan masuk mana-mana pintu yang kita sukai. Sebab itu tuan-tuan, amalan-amalan beribadah ni dia mesti dilakukan dengan ilmu. Kita baca di dalam surah Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu ditimbang amalnya berat, masuk dalam syurga. Manusia itu ditimbang amalnya ringan, lalu dia ni akan ditonggengkan masuk ke dalam neraka hawiyah. Kalau ikut logik akal kita tuan-tuan, macam mana nak ditimbang amal ni? Sedangkan amal ni dia bukan objek. Dia bukan sesuatu yang ada pemberat. Tuan-tuan solat subuh, ni 1 kilo pahala dia. Tuan-tuan bersedekah, ni 1,5 kilo pahala dia. Bukan macam itu tuan-tuan.
Tapi kita meyakini mizan Allah Ta'ala ni akan menimbang amal-amal yang kita lakukan. Saya nak mudahkan kita punya logik, tuan-tuan. Sebenarnya, kalau kita bayangkan, ni kita ada botol mineral, tuan-tuan. Bayangkan ada dua botol mineral. Satu botol mineral yang ada air macam ni, satu lagi botol mineral kosong. Botol yang sama, saiz yang sama, cuma dia kosong. Kita timbang di atas satu neraca, tuan-tuan. Mana timbangan yang lebih berat? Yang ada botol yang ada air ataupun botol yang kosong? Logik kita, botol yang ada air lah lebih berat daripada botol yang kosong. Jadinya tuan-tuan, macam itulah dalam sudut pengamalan. Nanti di hari akhirat, amal-amal kita ditimbang. Kita tengok orang tu dia makan, saya pun makan. Orang tu tidur, saya pun tidur. Orang tu bernikah, saya pun bernikah. Orang tu ada anak, saya pun ada anak. Apa sajalah ibadah yang dia buat, saya pun buat. Tapi tengok-tengok amal solehnya Allah terima masuk dalam syurga. Kita ni amalan sama dengan dia, mungkin terhalang ataupun mungkin tak dapat masuk syurga. Kita akan tanya pada Allah, kenapa macam ni jadinya? Yang membezakannya, tuan-tuan, kita beramal dengan botol yang kosong, tak ada air. Kawan ni beramal, botolnya itu ada air. Air itu adalah ilmu. Dia beramal dengan ilmu. Yang itulah yang memberatkan di mizan Allah. Sebab itu kita baca hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis terakhir sekali, tuan-tuan, Nabi sebut apa? Khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan 'inda Rahman. Ada dua zikir ringan di lidah, tapi dua zikir ini memberatkan di timbangan Allah. Dan dua zikir ini paling dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua zikir ni ringan tetapi berat di mizan Allah. Hadis ni memberitahu kepada kita, satu amalan boleh nampak macam remeh. Mudah je, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi sebenarnya soalnya bukan remeh, bukan mudah amalan tu. Soalnya beramal dengan ilmu. Sejauh mana kamu tahu satu ilmu tu dan kamu melakukannya. Dia bukan soal mudah, dia bukan soal remeh, tapi soal amal yang kita lakukan itu berpandukan kepada ilmu. Dia sama dengan satu hadis yang Nabi ajarkan kepada Juwairiyah. Nabi kata apa? Wahai Juwairiyah, beramallah dengan zikir ini, sebab zikir ni akan berat di mizan Allah berbanding zikir-zikir pada awal pagi. Apa dia? Iaitu bacalah zikir Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa rida nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Ini antara amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Saya punya kesimpulan awal ni untuk ibu-ibu yang dirahmati Allah, iaitu amalan-amalan ni mesti dilakukan dengan ilmu. Kita tahu satu amalan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Amalan dengan ilmu itulah yang akan memberatkan amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca satu lagi hadis, tuan-tuan. Okey, disebutkan dalam kitab ni, tuan-tuan. Ni yang saya baca ni kitab lama ni, tuan-tuan, telah diterjemahkan, iaitu kitab Ghayatul Matlub. Kitab amalan-amalan penghapus dosa. Kita tak sedar, tuan-tuan, tapi Al-Imam Ibn Daibak, pengarang kitab ni, dia ada satu inisiatif, dia susun kitab ni, iaitu dia mengumpulkan hadis-hadis Nabi berkaitan tentang bab pengampunan. Berkaitan dengan bab pengampunan. Sebab ada amalan-amalan yang kita tak sedari, rupa-rupanya dia mengundang pengampunan-pengampunan yang sangat besar di sisi Allah. Contoh-contoh. Ni kita dah masuk Sya'ban, tuan-tuan. Nak berapa hari lagi nak masuk Ramadan dah. Kurang sebulan lagi, tuan-tuan. Selalu kita dengar hadis bila masuk Ramadan ni, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selalu kita dengar hadis ni. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Daripada dia kecil sampailah ke saat itu, sekalipun umurnya 40 tahun ke, 50 tahun ke, 70 tahun sekalipun, Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau dia berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan. Beribadah sebulan baru dapat ganjaran tu.
Tapi dalam satu hadis riwayat Al-Imam Bukhari, hadis sahih tuan-tuan, Nabi tunjukkan kepada kita, ada satu amalan yang ganjarannya sama macam orang yang berpuasa bulan Ramadan ni. Dan dia boleh dapat sehari 5 kali tuan-tuan. Minta maaf. Dia boleh dapat sehari 10 kali pengampunan. Sehari 10 kali pengampunan. Minta maaf, bukan 10. Sehari 6 kali pengampunan. Dekat mana tuan-tuan? Iaitu melalui satu hadis daripada Nabi SAW. Kata Nabi, idza qala al-imam, apabila imam membaca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, kata Nabi. Imam selesai je baca Fatihah, maka kata Nabi, faqulu, yang makmum-makmum ramai-ramai ni amin, menyebut perkataan amin serentak dengan imam. Kata Nabi, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaika. Siapa yang menyebutkan perkataan amin itu serentak dengan perkataan malaikat. Malaikat ni apa? Ucapan malaikat akan serentak dengan ucapan imam. Jadi makmum ni dia solat jamaah, masa solat jahar, subuh, maghrib dan isyak, dia dengar imam sebut amin, sebutlah sama-sama dengan imam. Ganjarannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah berikan kepadanya pengampunan kepada dosa-dosa yang terdahulu. Sama ganjaran dengan orang yang berpuasa sepanjang Ramadan dengan iman dan pengharapan. Tanpa ilmu tuan-tuan, kita tak tahu ni. Kita rasa amalan-amalan, ya ke baca amin je dapat pengampunan? Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Ini antara perkara-perkara yang perlu kita kena usahakan dan kita rebutkan. Kerana apa tuan-tuan? Semua kita pernah melakukan kesilapan dan kesalahan. Semua manusia ni hidup dalam keadaan penyesalan. Cumanya kita tak boleh patah masa lepas. Saya nak perbaiki balik masa lepas saya. Tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh undur masa kita. Yang kita boleh lakukan, agama ni ajar, kita kena move on lah. Jalan ke depan. Teruskan kehidupan kita. Namun kita boleh buat amalan-amalan yang boleh menghapuskan kesilapan-kesilapan lepas. Melalui amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Okey, baik. Tuan-tuan dan rahmatillah. Kita baca hadis yang ketiga. Okey, pada hadis yang ketiga tuan-tuan, hadis daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW telah bersabda, kata Nabi, idza maridal abdu thalathata ayyam, apabila seseorang hamba itu sakit selama 3 hari. Kenapa Nabi sebut dia sakit 3 hari tuan-tuan? Kenapa tak kata dia sakit sahaja? Sebab isyarat dekat sini, orang yang sakit 3 hari dan lebih, itu menunjukkan dia ni mengalami sakit yang berat. Sakit yang berat. Kalau sakit yang ringan ni tuan-tuan, dia sakit dan dia lekas sembuh, cepat dia sembuh. Tapi kalau orang ni sakit berlarutan sampai 3 hari, ini menunjukkan sebenarnya dia mengalami sakit yang berat. Jadi kata Nabi, siapa yang sakit selama 3 hari, kharaja min dhunubihi kayauma waladatu ummuh, maka orang ni akan diampunkan dosa-dosanya sebagaimana dia ni dilahirkan oleh ibunya. Hadis ni tuan-tuan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Daibak di dalam kitabnya, tetapi hadis ni kita kena maklum, dia adalah terlalu lemah. Tapi kenapa dia letakkan dalam hadis ni tuan-tuan? Sebab dia duduk di bawah kategori ada amalan yang diampunkan oleh Allah seperti mana dilahirkan oleh seorang ibu. Okey. Cumanya, walaupun hadis ni terlalu lemah, namun ada hadis-hadis yang lain yang menjadi penguat. Namun ganjaran-ganjaran yang berbeza-beza. Siapa yang ditimpa kesakitan, musibah dan segalanya, ada ganjaran-ganjaran yang khusus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, apa dia tuan-tuan? Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan hadis riwayat Al-Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Sakit dekat sini tuan-tuan tak kisahlah dia sakit ke, dia berada dalam keadaan kesulitan ke, kesusahan ke, tertimpa musibah ke, ujian ke, termasuklah. Sebab kata Nabi, idza batalaitu 'abdil mu'min
Kalau ada seorang mukmin ini hamba Allah yang terkena ujian daripada Allah. Hadis ni hadis kursi sebab Allah kata idza batalaitu. Apabila aku iaitu Allah menguji hamba-Ku yang beriman. Falam yashkini ila uwadihi atlaqtuhu min asari. Lalu hamba ni dia tidak berkeluh kesah pada setiap orang yang datang menzarahinya. Dia ni ditimpa ujian ni, ditimpa kesakitan ni. Orang datang ziarah dia, orang datang berkunjung pada dia, dia tak keluh kesah pun. Dia tenang je. Dia tenteram je tuan-tuan. Orang macam ni, kata Allah Ta'ala, iaitu thumma abdaltuhu lahman khairan min lahmi wadaman khairan min dami thumma yasta'niful amal. Allah berikan kepada dia dua ganjaran. Orang yang tertimpa ujian, disulitkan kehidupannya, dia tak keluh kesah, Allah beri dua ganjaran. Ganjaran pertama, iaitu Allah akan gantikan daging dan darah yang baru dan lebih baik. Dan yang kedua, yasta'niful amal. Allah Ta'ala akan memberikan dalaman ataupun amalan-amalan yang lebih baik. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dalam hadis ni tuan-tuan? Hadis ni riwayat sahih, riwayat daripada Al-Imam Baihaqi. Nabi menyebutkan daripada Allah Ta'ala, Allah jamin orang yang dapat ujian, tak keluh kesah, Allah beri daging dan darah yang baru pertama. Apa maksud daging dan darah yang baru? Dalam bahasa hadis dia kata daging dan darah yang baru. Tapi dalam bahasa kita, siapa yang tak keluh kesah kalau ditimpa sakit ataupun ujian, yang pertama Allah berikan kesembuhan. Itu bahasa tuan-tuan. Allah berikan kepadanya kesembuhan. Kerana apa tuan-tuan? Sebab dari sudut psikologinya, orang yang ditimpa ujian, orang yang ditimpa kesakitan tuan-tuan, kalau mentalnya positif, lekas sembuh. Kita jumpa orang yang berada di sekeliling kita ni tuan-tuan, ramai kalangan kita yang kena apa, yang menjadi cancer fighter kan. Dia ni pejuang kanser. Berapa ramai yang Allah berikan kesempatan dia sembuh. Sebab mentalnya tuan-tuan positif. Dia insya-Allah lah boleh sembuh. Ini berbezalah, ada orang beriman, ada yang tak beriman. Yang beriman beruntunglah. Tapi yang tak beriman, kalau dia positif, dia akan cepat lekas sembuh. Positif tubuh dia. Dia menerima. Dan ini adalah jaminan tuan-tuan. Siapa yang ditimpa ujian dan dia sentiasa tidak berkeluh kesah, positif dia dengan takdir Allah, Allah akan berikan kepadanya kesembuhan. Yang kedua, thumma yasta'niful amal. Allah berikan amalan yang baru. Amalan yang baru ni tuan-tuan, artinya Allah berikan dalaman yang lebih baik. Ketabahan jiwa, kekuatan hati, kesabaran yang lebih baik. Dalam bahasa kita macam ni tuan-tuan. Kalau kita pernah diuji dengan satu ujian dan kita dah lepas dah ujian tu tuan-tuan, akan datang lagi satu ujian, macam mana reaksi kita? Kita lebih tenang dan lebih tenteram. Sebab apa? Sebab kita dah lalui dah ujian tu. Jadi kita dah boleh kawal perasaan kita. Kita dah boleh hadapi ujian-ujian tu. Yang itu sebenarnya kelebihan. Siapa yang diberi ujian, dia sabar, nanti Allah berikan dalaman yang baru, artinya Allah berikan kekuatan dalaman yang lebih baik. Kan beza tuan-tuan? Orang yang first time kena ujian dengan orang yang pernah kena ujian. Dua tu reaksi yang tak sama. Jadi dia lebih sabar dan dia lebih tabah. Okey. Baik, hadis ni tuan-tuan menariknya mengajarkan kepada orang mukmin ni sentiasa bersangka baik dengan Allah. Dan sentiasa kena ada mental positif lah. Ini bahasa kita lah. Dia mesti ada mental positif. Sebab itu di dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim, hadis sahih tuan-tuan. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Iaitu Nabi menyebutkan tuan-tuan. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, iaitu idza hadartumul marid awil mayyit. Siapa yang pergi ziarah orang yang sakit ataupun pergi ziarah orang mati tuan-tuan. Kata Nabi, faqulu khairan. Tolonglah cakap benda yang baik-baik. Pergi ziarah orang sakit, pergi ziarah orang mati tuan-tuan, tolong cakap benda yang baik-baik. Kenapa? Fa innal malaikah tu'minuna bi ala ma taqulun, kata Nabi.
Sebab malaikat ni akan mengaminkan ucapan-ucapan orang yang berziarah. Bahasa hadis itu tuan. Maksudnya kalau kita pergi ziarah, cakap benda yang baik. Sebab semua ucapan kita malaikat aminkan. Dan apa yang malaikat aminkan mustajab. Jadi kalau kita cakap yang baik, malaikat mustajabkan, sembuhlah kawan ni. Kalau kita sebut benda yang tak baik, malaikat aminkan, tak sembuhlah kita. Macam itulah bahasa hadis tuan-tuan. Tapi dalam bahasa kita tuan-tuan, ini menunjukkan kepada kita, bila kita datang berkunjung, datang berziarah orang yang sakit ataupun orang yang mati, sentiasa bercakap dan memberikan harapan kepada orang yang sakit. Sentiasa sebut benda-benda yang positif. Sebab apa? Kita datang untuk support dia, berikan kekuatan dan semangat kepada dia. Orang yang sakit ni bila dikunjungi tuan-tuan, segar dia, sehat dia, tak sabar dia nak sembuh. Ini adalah hadis. Ini yang diajarkan di dalam agama kita. Okey. Cuma dalam bahasa hadis dia kata malaikat akan mengaminkan segala ucapan-ucapan kita. Saya sendiri tuan-tuan pernah mengalami. Lama dah. Anak saya kecil, sekarang anak saya dah besar dah, sekolah dah. Masa dia tak sampai setahun tuan-tuan usia dia, saya ada air kopi saya minum tuan-tuan. Macam mana entah saya tertepis, air kopi saya tu jatuh atas toto. Sementara saya nak pergi ambil towel tuan-tuan, nak bersihkan toto saya tu, terkena air kopi saya, air panas ni. Tak, air kopi panas taklah panas sangat tuan-tuan, air yang kita tersuam lah. Tapi sebabkan dia jatuh atas toto, anak saya ni dia kecil lagi, dia duduk golek-golek, terkena air tu tuan-tuan, melepur kulit dia. Mungkin sebab kulit dia tu tak matured lagi, dia kecil lagi, jadi melepur sampai bergelembung-gelembung kulit dia. Gelembung-gelembung ni. Saya pun pergilah ke hospital, kena admit anak ni. Dikoyakkan kulitnya tu, lalu dibalut, dibersihkan sebagainya. Kita boleh kata dia ni doktor kata berapa persen 50% kira macam kulitnya tu masak lah, 50%. Sedangkan bukan air panas, bukan air yang terkena direct ke kulit tuan-tuan, tidak. Dia meresap dekat atas toto je. Tapi kena dia ni terus jadi 50% kulit tu masak. Jadi je tuan-tuan, saya pergi hospital, ziarah anak ni dan jaga anak ni lah, kecil lagi kan. Ada seorang ni tuan-tuan, dia pengawal di hospital lah. Dia kata, "Cik, tu anak encik ke?" Saya kata, "Ya, anak saya lah tu. Dia kena air panas ni." Saya ceritalah air panas ni macam ni. Dia pun kata, "Cik nak tahu tak? 2 minggu lepas, ada seorang ni macam anak encik juga. Besar sikit lah budak tu. Dia kena macam anak encik ni, 50% juga kulit dia masak. Meninggal dah." Saya dengar tuan-tuan, betul nasihatnya tu, tapi di tempat yang salah. Nampak tuan-tuan? Ucapan-ucapan macam tu kita kena jaga. Betul kita nak cakap, kadang kita nak bercerita tuan-tuan, kita datang ziarah, jumpa orang, kita nak cerita ni. Saya pun ada pengalaman juga. Orang-orang macam ni, dia dah sakit, tiba-tiba sembuh, tiba-tiba boleh bercakap. Sakit ni lama ni, tiba-tiba boleh cakap. Hati-hatilah, nak matilah ni. Memang betul, saya tahu tuan-tuan, benda tu kita boleh cakap. Tapi tengok tempat yang betul. Tolonglah, sebab itu Nabi ajar pada kita, ziarah orang sakit, ziarah orang mati ni, tolong jaga mulut kita. Faqulu khairan, Nabi kata. Tolong cakap benda-benda yang baik-baik, sebab malaikat akan aminkan. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan, tadi dijanjikan siapa yang terkena ujian lalu dia tak keluh kesah, Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan dalaman jiwa yang lebih kuat. Yang kedua, satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ma yusiba ibnu Adam. Okey, Nabi kata apa? Tidak ditimpa kepada seseorang manusia itu min nasabin, rasa keletihan. Rasa letih ni fitrah tuan-tuan. Tak ada orang kuat sepanjang waktu tuan-tuan. Badang pun tak macam tu. Semua orang akan rasa keletihan, kelesuan. Nabi kata apa? Tidak ditimpa kepada seorang manusia itu rasa letih. Wala wasabin, ataupun ditimpa penyakit. Wala hammin, ataupun ditimpa rasa susah, sulit. Wala huzunin, ataupun ditimpa kesedihan. Wala adha, dan juga ditimpa gangguan. Wala ghammin, atau sekalipun ditimpa kerunsingan. Hati kita ni tiba-tiba jadi galau tuan-tuan. Hati macam, apa hari ni bangun tidur ni rasa tak tenteram hati dia. Kata Nabi SAW, semua ni, kalau kita tengok dalam hadis ni,
Semua yang Nabi sebut ni merujuk kepada apa? Apa-apa perkara yang kita tak suka. Kita tak suka sakit, kita tak suka rasa letih, kita tak suka rasa lesu, kita tak suka rasa runsing-runsing, rasa apa, kita rasa tak tenteram, kita tak suka. Apa benda yang kita tak suka, kalau ditimpakan kepada kita, Nabi kata apa? Hatta asyauka yushakuha, ataupun sehinggalah dia ni tercucuk dengan cucukan duri sekalipun. Semuanya itu kata Nabi, illa kafarallahu biha min khataya. Tak lain dan tak bukan, semuanya itu adalah pengampunan-pengampunan daripada dosa-dosanya. Kenapa Nabi sebut hadis ini tuan-tuan? Sebab Nabi ni nak mengajarkan kepada kita, agama ni agama yang sentiasa memberikan harapan demi harapan kepada manusia. Bila kita mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup ni, jangan mudah melenting. Orang mukmin tenang tuan-tuan. Dia tak mudah melenting. Bahkan dia jadi sabar, bahkan dia rasa syukur. Sebab dia tahu, semua benda yang dia tak sukai, tapi dia dapat, semuanya itu adalah pengampunan. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan mudah runsing. Kita akan mudah rasa tak tenteram dan kita mudah melenting dan kita akan buat satu keputusan tak rasional. Jadi Nabi tak nak orang mukmin macam tu. Orang mukmin ni dia ada kebergantungannya kepada Allah Taala, positif dia. Jadi sebabkan kebergantungannya hidup kepada Allah, apa-apa ditimpa padanya dia rasional sebab dia tahu ini pengampunan. Ini pengampunan dan itu yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang kita tempuhi. Sebab dalam hidup manusia ni tuan-tuan, secara lumrahnya kita tak akan hidup perfect sepanjang waktu, sepanjang hidup, tidak. Kita ada naik dan turun tuan-tuan. Sebab itu kita baca surah Al-Kahfi, wadrib lahum mathalal hayatud dunya kama in anzalnahu minas sama, kata Allah Taala. Kami datangkan perumpamaan kepada kamu, kehidupan dunia itu seperti air yang diturunkan daripada langit. Kenapa Allah kata kehidupan dunia ni macam air daripada langit? Sebab kata Al-Imam Qurtubi ada 4 sebab. Sebab yang pertama, sebab air itu adalah cecair, liquid, dia berubah. Kita masuk air dalam bekas ni tuan-tuan, dia berubah jadi bentuk cawan. Tuan-tuan masuk air dalam bekas petak, petaklah dia. Bekas bulat berubah jadi bulat. Allah Ta'ala nak bagi tahu hidup ni berubah. Ada waktu tuan-tuan senang, tapi ingat nanti sampai waktu susah sebab dia berubah. Hari ini tuan-tuan gembira, esok lusa tuan-tuan sedih. Hari ini tuan-tuan sedih, esok lusa tuan-tuan gembira sebab dia berubah. Cecair berubah tuan-tuan, hidup pun berubah. Jadi itu yang nak dibagi tahu pada kita. Lumrah hidup ni berubah, tapi bezanya orang mukmin kekal steady. Sebab dia tahu semua itu adalah pengampunan. Okey. Sentuh sikit tuan-tuan berkaitan dengan firman tadi tu. Pertama, kerana apa diumpamakan seperti air kehidupan dunia ni? Sebab air sifatnya berubah. Kedua, kenapa diumpamakan kehidupan dunia ni seperti air? Air ni, sebab air ni sifatnya kita kena mengurus. Kita tak boleh tahan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Datang satu air yang sangat deras tuan-tuan, kita tahan. Apa yang akan jadi? Tekanannya lebih besar. Tekanannya lebih berat. Jadi kita kena uruskan air, buat satu lagi parit, gali lebih dalam, barulah air itu mengalir dengan lebih baik. Jadi kehidupan dunia ni bukan untuk ditinggalkan. Sebab kita tengok sebahagian agama, kita tak boleh hidup dengan dunia ni, tinggalkan dunia, kejar akhirat. Salah tuan-tuan. Agama mengajar kita urus dunia untuk kehidupan akhirat, bukan tinggalkan dunia. Sebab lagi kita tahan benda tu tuan-tuan, tekanannya lebih besar. Orang moden kata apa tuan-tuan? Dia jadi culture shock. Kan? Culture shock tuan-tuan. Daripada dulu dia masuk tahfiz. Saya sendiri tuan-tuan belajar di pondok, belajar di tahfiz. Kalau lah kerana tidak ustaz saya ni mengajar, kita ni kena berhadapan dengan zaman yang sekarang ni tuan-tuan. Kita tinggalkan semuanya, masuk universiti boleh jadi culture shock tuan-tuan. Saya rasa ibu-ibu ayah mungkin yang belajar di overseas, tengok macam mana ramainya orang duduk dekat sini okey, pergi overseas dia culture shock tuan-tuan, akhirnya hanyut dengan kemodenan. Kita tak boleh nafikan tuan-tuan. Jadi sebab itu agama mengajar kita uruskan. Bila sampai satu masa seorang lelaki ni ada keinginan untuk berkahwin, macam mana agama ajar?
Jangan berkahwin ke pergi berkahwin tuan-tuan. Dia ajar kita pergi bernikah, kahwin dengan cara yang halal. Maka itu cara mengurus dunia, bukan tinggalkan dunia. Okey. Ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ketiga tuan-tuan, kata Al-Imam Qurtubi, kenapa kehidupan dunia ni diumpamakan seperti air? Sebab air ni disebut kama'in anzalnahu minas sama', sebab air ni macam air hujan. Sebab air hujan kalau dia turun dia mesti berhenti. Lumrah kan? Kita tengok air hujan turun. Kejap lagi berhenti lah ni. Mana ada orang kata, ni air hujan ni turun tak berhenti ni. Mesti kita air hujan turun mesti berhenti. Itu menunjukkan apa sahaja dalam kehidupan dunia ni, bila dia dah bermula dalam fikiran kita, dia mesti berakhir. Apa sahaja dalam hidup ni tuan-tuan, kalau dia bermula, dia mesti berakhir. Kita dapat nikmat tuan-tuan, banyak nikmat. Kita sentiasa kena beringat, semua nikmat ni mesti berakhir. Seperti mana air hujan turun, dia mesti berhenti. Kalau hari ini kita ditimpa musibah tuan-tuan, kekal tenang dan tenteram. Kerana apa? Semua dalam hidup dunia ni, dia mesti berakhir. Datanglah macam mana ujian pun, dia mesti berakhir. Itu orang mukmin tuan-tuan, diajarkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, Allah umpamakan kehidupan dunia ni seperti air. Sebab air ni tuan-tuan, kalau dia sedikit, dia jadi manfaat. Kalau dia banyak, dia jadi mudarat. Jadi dunia ni ambil sedikit jadi manfaat. Tapi kalau kita ambil banyak, dia jadi mudarat. Macam mana kita nak tentukan tuan-tuan, dunia ni ambil sedikit, ambil banyak? Kita ambil apa yang perlu, dia jadi manfaat. Kalau kita ambil apa yang kita mahu, dia jadi mudarat. Macam mana kita nak bezakan keperluan dan kemahuan? Apa yang tuan-tuan bawa bekal ke hari akhirat, itu keperluan. Apa yang kita akan tinggalkan saat kematian, itu kemahuan. Itu kita punya penanda aras. Mudah tuan-tuan. Okay? Dan itu yang diajarkan di dalam agama. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa lagi sikit tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan. Tuan-tuan bersabar tuan-tuan. Okey. Baik, satu lagi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Iaitu kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, iaitu kata Nabi, Allah berfirman, "Idza batalaitu 'abdi", apabila aku menguji hamba-Ku bihabibatai, dengan kedua-dua kesayangannya. Nabi sebut bihabibatai. Dalam konteks hadis ini, iaitu merujuk kepada ada seorang sahabat Allah butakan matanya. Dia ni celik tuan-tuan, tiba-tiba Allah butakan matanya. Kalau penyakit moden ni disebut penyakit glukoma tuan-tuan. Penyakit glukoma. Orang yang celik tiba-tiba buta. Dia bukan tiba-tiba tuan-tuan, dia beransur sikit-sikit dia buta. Sebab dia punya urat saraf mata dia tu putus. Penyakit ni lah, dia buta. Nabi kata apa dalam hadis ni? Allah kata, siapa yang Allah uji hambanya dengan kedua-dua kesayangannya, dia ambil kedua-dua matanya, dibutakan matanya. Fasabar, lalu dia sabar dengan takdir tu. Awwadtuhu minhumal jannah. Allah gantikan kesabaran ujian itu dengan syurga Allah. Hadis ni sahih tuan-tuan. Baik, hadis ni memang dia merujuk kepada orang yang Allah butakan mata. Tapi dari sudut konteks yang lebih luas, hadis ni adalah merujuk kepada apa sahaja yang Allah dahulu berikan kita nikmat, lalu hari ini Allah ambil balik nikmat tu. Sebab ni lumrah hidup manusia ni tuan-tuan. Dulu Allah bagi kita sihat, tapi sampai satu fasa kita dah tua dah. Kita dah tak kuat macam dulu dah. Dulu kita sihat, sekarang kita dah tak sihat. Dulu kita kuat, sekarang kita tak kuat. Dulu kita boleh makan apa sahaja, sekarang tak boleh makan semuanya tuan-tuan. Dihalang-halang. Maksudnya nikmat tu dah tak macam dulu dah tuan-tuan. Nikmat-nikmat tu ditarik oleh Allah, diangkat oleh Allah. Nabi ajarkan kepada kita, iaitu sabarlah dengan ketentuan-ketentuan tu. Siapa yang sabar dengan ketentuan tu, tidak ada gantian melainkan syurga. Kerana apa tuan-tuan? Sebab manusia ni, bila dia terlalu bimbang hari masa depan, dia boleh jadi anxiety, depressed. Sebab itu kita tengok macam mana masyarakat hari ni tuan-tuan. Dia sanggup belanja lebih. Yang penting saya nak kuat sampai tua. Saya nak awet muda sampai tua tuan-tuan. Beli produk tu, beli produk ni. Sebab apa? Dia dia terlalu takut untuk menjadi tua. Takut untuk kehilangan
tenaga dia, kesihatan dia, akhirnya dia buat benda-benda yang bukan menambah kebaikan, bahkan memudaratkan. Jadi hadis ni mengajarkan kepada orang mukmin, ini realiti kehidupan. Kamu tak kekal hidup dalam keadaan sihat, muda sampai bila-bila. Kamu kena terima hakikat. Tapi kalau kamu tempuh fasa tu nanti dalam keadaan kamu sabar, tidak ada ganjaran melainkan syurga. Bayangkan orang mukmin kalau dengar hadis ni, dia rasa apa tuan-tuan? Dia tak rasa ini adalah satu kelemahan. Dia tak rasa ini adalah satu kekurangan. Bahkan dia akan rasa inilah peluang untuk dia dapat syurga Allah. Subhanallah. Inilah hadis-hadis Nabi tuan-tuan. Bayangkan kenapa sahabat Nabi bila dengar hadis Nabi hidup hati dia. Kehidupannya bercahaya tuan-tuan. Sebab hadis-hadis ni semuanya memberikan inspirasi. Semuanya memberikan kekuatan. Semuanya memberikan roh kehidupan tuan-tuan. Dia bukan hidup torture tuan-tuan. Kau macam ni, itu kita tuan-tuan. Kita hidup duk torture orang, duk kata orang macam ni. Tidak. Nabi SAW bila sebut satu ucapan tuan-tuan, sahabat-sahabat dengar, naik semangat. Jadi inspirasi, bersemangat untuk kehidupan mereka. Dan ini yang diajarkan di dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Okey, sebagai penutup tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan boleh buka satu surah, namanya surah Al-Mujadilah. Surah yang ke-58 ayat yang ke-11. Ini sebagai penutup lah tuan-tuan. Hidup orang mukmin ni, dia positif dan dia kena positifkan orang. Maka ini tema kita lah hari ini. Sebab itu kita bangun pagi tuan-tuan, rahmah Allah melimpah di penghujung malam dan di awal pagi. Sebab nak orang mukmin ni bangun dengan vibe yang positif. Tuan-tuan boleh bacalah mana-mana kajian tuan-tuan. Orang yang bangun awal ni pattern orang berjaya. Dan ini adalah sifat orang mukmin. Pattern orang berjaya ni dia bangun awal tuan-tuan. Dia beriman ke tak beriman, sifatnya mesti bangun awal. Sebab apa? Kalau kita bangun awal, macam tuan-tuan bangun awal subuh ni tuan-tuan, kita ni ada ekstra sejam ataupun 2 jam lebih awal daripada orang lain. Orang lain sekarang baru bangun tuan-tuan, mungkin baru bangun. Kita dah bangun 2 jam awal dah, 3 jam awal. Maksudnya kita ada 3 jam ekstra lebih awal daripada orang lain. Ini kelebihan orang beriman. Tapi sayang, kita pisahkan dunia kita dengan agama kita. Tapi kalau kita nampak tuan-tuan, ini keutamaan. Okey. Jadi dalam firman Allah ni tuan-tuan, dalam surah Al-Mujadilah, kata Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ni namanya ayat An-Nida, ayat seruan. Kalau kita jumpa perkataan macam ni tuan-tuan, Allah kata ya ayyuhallazina amanu ke, apa lagi? Ya ayyuhan nas. Bila sampai ayat seruan, dia ada satu perkara. Iaitu ayat berikutnya adalah ayat perintah. Ayat perintah. Iaitu perintah untuk lakukan ataupun perintah untuk tinggalkan. Okay. Kenapa Allah memanggil orang mukmin? Sebab Allah nak orang mukmin ni taqarrub ilallah, mendekati Allah Ta'ala. Dan itu adalah uslub tuan-tuan. Kalau kita panggil orang, Man. Kenapa kita panggil dia tuan? Sebab kita nak dia datang ke kita, dekat ke kita. Macam itulah Allah Ta'ala bila seru dalam Quran. Wahai orang-orang beriman. Itu merujuk pada apa? Allah panggil orang beriman. Macam mana kita nak hampir kepada Allah? Tengok ayat berikutnya. Mesti ayat perintah. Allah Ta'ala perintah untuk kita buat supaya kita hampir pada Allah. Pada ayat ni kata Allah, Idza qila lakum tafassahu fil majalis, kata Allah. Kalau ada orang datang kepada kamu, dia minta kamu tolong berikan dia ruang. Tafassahu fil majalis. Duduk satu majlis tuan-tuan, sempit-sempit ni, tiba-tiba ada orang datang, Haji, ke tepi sikit boleh tak? Saya nak tumpang duduk. Mungkin dalam surau kita tak berlaku tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi Masjidil Haram ke, Masjid Nabawi ke tuan-tuan, kan berebut-rebut tuan-tuan. Kita dah duduk elok-elok, tiba-tiba datang kawan ni, tepi sikit boleh tak? Boleh tak tepi sikit tak? Saya nak duduk dekat sini. Kita pun ya Allah punya banyak ruang lagi, carilah kan, dah datang lambat, menyempit kat sini. Contohlah macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Kalau ada orang macam ni minta ruang kepada kita, kata Allah, fafsahu, tolong beri ruang pada dia. Korbankan sedikit keselesaan kita, beri ruang kepada dia. Kerana apa? Yafsahillahu lakum. Tengok Allah beri ganjaran dia apa? Allah akan lapangkan kehidupan kamu. Kita lapangkan dia tuan-tuan dekat satu majlis. Kita ruang korbankan keselesaan kita. Tapi Allah gantikan dengan apa tuan-tuan? Sepanjang hidup kita Allah berikan kelapangan. Ni ayat ni mengajarkan kepada kita, orang mukmin sentiasa kena bantu orang lain. Jangan nafsi-nafsi tuan-tuan.
Jangan selfish, pentingkan diri sendiri. Sentiasa permudahkan urusan orang lain. Allah akan mudahkan kehidupan kita. Lalu Allah sambung lagi, wa idza qilan syuzu. Kalau dia minta kamu berdiri pula. Oh, ni lagi dahsyat. Ni Belanda, tuan-tuan. Dia dah datang minta ruang sikit, okey lagi. Ji, bangun Ji, saya nak duduk. Ni melampau lah, tuan-tuan. Contohlah, ni selalu berlaku lah, tuan-tuan. Mungkin tak dalam majlis ilmu, tapi berlaku dekat mana, tuan-tuan? Kalau kita dah sampai shopping mall, nak parking kereta, kawan tu daripada jauh dia dah bagi signal, tuan-tuan. Kita pun bagi signal juga. Kita kata, saya dekat lagi, saya nak masuk dah ni. Kawan tu kata, tak, saya nak masuk juga. Bergalah lah, tuan-tuan, tak apalah, bagi ruang. Kalau kita ada masa, bagi ruang lah. Kalau kita rasa kita nak, bincang baik-baik, jangan ada gaduh lah. Sebab kata Nabi, kata Allah Ta'ala, kalau dia minta kamu berdiri, beri je. Fanshuzu, tolong bagi dia ruang. Tak apa, kamu pindahlah, bagi dia duduk. Kerana apa? Ganjaran Allah lebih besar daripada itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kamu buat macam tu, Allah angkat darjat kamu kalangan orang beriman, dan Allah angkat darjat kamu daripada kalangan orang yang ahli ilmu. Maksudnya orang mukmin diajar sentiasa utamakan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita petunjuk. Mudah-mudahan kita dapat kekuatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.